Buletin 1.30 anda bersama saya Fatin Hamma Yusof. Tajuk utama hari ini: krisis India-Pakistan, Amerika Syarikat, China, Kesatuan Eropah mahu kedua-dua negara bertenang. Papagomo didakwa dua tuduhan mengaib dan mencederakan Said Sadiq. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pentadbiran Rumah Putih mengecam konflik memuncak antara India dan Pakistan serta menggesa kedua-dua negara mengambil langkah segera meredakan situasi itu. Menurut Pegawai Majlis Keselamatan Negara Amerika Syarikat, potensi risiko dikaitkan dengan tindakan ketenteraan lanjut oleh mana-mana pihak amat tinggi untuk kedua-dua negara, jiran mereka dan masyarakat antarabangsa. Selain itu, Pentagon turut mahu kedua-dua pihak bertenang dari mengeluarkan sebarang kenyataan provokasi. Pemangku Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Patrick Shanahan berkata kedua-dua pihak harus fokus meredakan ketegangan dan menggesa India dan Pakistan mengelak tindakan ketenteraan lanjut. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo bercakap berasingan dengan Menteri Luar India dan Pakistan menggesa mereka mengelak aktiviti lanjut tentera susulan serangan udara kemarin. China dan Kesatuan Eropah juga menggesa kedua-dua negara bertenang. Sementara itu, Duta Pakistan di Washington, Asad Majid Khan berkata, Islamabad mahu melihat pentadbiran Trump memainkan peranan lebih aktif dalam meredakan krisis itu. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pula menyeru rundingan dengan India dan berharap kebenaran akan terselah. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan mesyuarat dengan Ketua Kanan Tentera dan Perkhidmatan Risikan sepanjang hari semalam. New Delhi menutup 9 lapangan terbang di utara negara itu selepas serangan Pakistan namun membukanya kemudian. Pembangkang India mengecam Modi kerana mempolitikkan serangan Pulwama, meminta berucap di seluruh negara untuk memberi penjelasan. Pemimpin Kongres India Rahul Gandhi mengkritik pempolitikan sewenang-wenangnya terhadap pengorbanan dibuat pasukan bersenjata dalam kenyataan bersama 21 parti pembangkang. Esko Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papagomo didakwa di Mahkamah Magistrate Kajang atas dua tuduhan mengaib dan mencederakan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Rahman. Tertuduh mengaku tidak bersalah atas tuduhan berkenaan dalam satu insiden pada Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Semenyih 16 Februari lalu. Wan Muhammad Azri dikenakan dua pertuduhan iaitu Seksyen 509 Kanun Keseksaan iaitu mengaibkan kehormatan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Manakala satu lagi pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan di bahu dan leher Syed Saddiq. Bagi pertuduhan ini, jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Magistrate Fasilatul Isma Ahmad Refngah mengarahkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Dia juga dikendaki melaporkan diri ke Balai Polis sebulan sekali. 1 April depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Kementerian Kesihatan terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam usaha memberikan imunisasi terutama di negeri Selangor. Ia membabitkan pemberian imunisasi bagi kanak-kanak yang datang ke klinik dan bagi kes yang unreached population atau tidak datang mendapatkan perkhidmatan imunisasi di fasiliti atau klinik kesihatan serta keciciran imunisasi apabila tidak datang mendapatkan imunisasi mengikut jadual lawatan yang ditetapkan. Jabatan Kesihatan Negeri melaporkan sebanyak 154 kes penolakan vaksin direkodkan di negeri ini sepanjang tahun 2018.
Pengarahnya Datuk Dr. Ibrahim berkata data terbabit diperolehi daripada hospital dan klinik kesihatan di seluruh Selangor tahun lalu. Daerah tertinggi bagi penolakan vaksin ialah Kuala Langat iaitu sebanyak 49 kes, diikuti 34 kes di Hulu Langat, manakala 19 kes di Kesan di Hulu Selangor. Bagi daerah Petaling dan Gombak pula, masing-masing sebanyak 14 kes, diikuti kes di Kelang dan Kuala Selangor, masing-masing 9, 4 kes di Sepang dan 2 kes di Sabak Bernam. Beliau berkata bagi mengatasi isu terbabit, pihaknya telah dan sedang melaksanakan tindakan yang bersesuaian. Ini termasuk memperkukuhkan pelaksanaan personalised care bagi mengesan kes cicir imunisasi. Bagi kes ibu bapa kanak-kanak yang menolak vaksin untuk anak mereka, sesi pendidikan kesihatan berterusan dan sesi kaunseling diberikan kepada mereka oleh anggota kesihatan. Manakala bagi kes yang tidak datang ke klinik kesihatan atau di klinik swasta disebabkan kesibukan masa atau masalah sosial, pihak unit kesihatan keluarga turut merancang berkolaborasi dengan wakil penduduk atau ketua kampung atau bahagian kawalan penyakit untuk memaklumkan kes yang tidak mendapat imunisasi semasa lawatan rumah. Jelasnya lagi, pihaknya juga mendengar pasti bahawa berisiko wabak seperti demam campak dan rangkaian penyakit difteria di kawasan miskin bandar dan membuat pengesanan kes cicir di kawasan terbabit. Untuk rekod sepanjang tahun lalu, sebanyak 873 kes demam campak membabitkan 47 wabak dikesan di Selangor. Manakala sebanyak 228 kes membabitkan 5 kejadian wabak penyakit batuk kokol direkodkan sepanjang tempoh sama. Seorang ahli perniagaan ditahan bagi membantu siasatan kes cincin berlian bernilai 2.89 juta ringgit milik sebuah kedai emas di Genting Highland yang ditukar dengan cincin palsu Ahad lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang, Superintendent Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata, lelaki berusia 46 tahun itu ditahan di Bentong, Pahang pada jam 4.30 petang semalam. Lelaki itu dipercayai memandu kenderaan pelbagai guna MPV mewah yang dinaiki 2 warga asing yang juga suspek utama kes berkenaan. Dia turut mengakui mengenali 2 warga asing berkenaan yang beberapa kali telah menggunakan khidmat sewaan kenderaan mewahnya ke Genting Highlands. Suspek juga mengaku menghantar 2 lelaki itu dari sebuah hotel Kuala Lumpur ke Genting Highlands Ahad lalu. Dia mendakwa hanya menunggu di tempat letak kereta hotel dan tidak mengetahui urusan 2 penumpang berkenaan. Selepas beberapa jam, 2 lelaki berkenaan kembali dan meminta suspek menghantar mereka ke KLIA. Suspek kemudian bersama mereka menaiki penerbangan ke Ho Chi Minh, Vietnam dengan penerbangan AirAsia dan mereka menginap di hotel yang sama di sana. Suspek kembali ke Malaysia Selasa lalu sebelum ditahan untuk membantu siasatan. Katanya keterangannya suspek terhadap 2 warga asing berkenaan agak meragukan dan tidak terperinci. Polis akan mendapatkan perintah tahanan reman terhadap suspek dari Mahkamah Magistrate Bentong hari ini untuk siasatan lanjut. Ahad lalu, sebuah kedai emas di Genting Highlands menanggung kerugian 2.89 juta ringgit selepas cincin berlian jenis ruby ditukar dengan sebentuk cincin berlian palsu oleh seorang lelaki yang kononnya mahu membeli barang kemas berkenaan. Kira-kira 70% dari sejumlah 60 hektar kawasan kebakaran hutan gambut di kawasan perindustrian Gebeng Kuantan, Pahang sejak Isnin lalu kini sudah dipadamkan. Namun kesan asap tebal masih menyelubungi sekitar kawasan kebakaran sekaligus menyebabkan pencemaran udara. Dan untuk perkembangan lanjut, kita berlintas langsung ke Gebeng Kuantan bersama Fazli Ahmad. Silakan Fazli. Ya Fatin, walaupun sebahagian besar kawasan kebakaran telah dipadamkan, namun asap tebal di kawasan perindustrian ini masih penuh. Sumber maklumkan catatan awal mendapati kebakaran dilakukan oleh pemancing disyaki menyalakan unggun api berhampiran tasik di kawasan hutan ini. Difahamkan kawasan terbabit kerap dikunjungi pemancing warga Indonesia bekerja di tapak pembinaan bersebelahan kawasan hutan yang terbakar ini. Justru sumber tidak menolak kemungkinan kebakaran disebabkan unggun api dinyalakan warga asing terbabit. Difahamkan pemancing warga asing terbabit sudah memadamkan unggun api itu tetapi tidak sepenuhnya. Akibat kecuaian itu, kawasan hutan ini terbakar. Kos operasi memadam kebakaran ini cukup tinggi selain guna tenaga anggota bomba dan penyelamat yang ramai. Dan mereka terpaksa bertugas lumus berhadapan pelbagai risiko ketika memadam kebakaran. Nilai kemusnahan paling besar ialah kepada pencemaran alam sekitar.
dan menyentuh mengenai pencemaran alam sekitar bersama saya penyelidik tanah daripada UMP Dr. Yuvan Teren. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan TV3. Doktor, seperti kita ketahuilah kesan daripada pembakaran ini sebenarnya mungkin hanya mengetahui bahawa kesan asap dan bau, tapi sebenarnya kesan yang lebih serius kepada orang ramai dan juga khusus kepada anggota yang bertugas di sini, doktor. Okey, sebenarnya keluasan tanah gambut di Pahang ni sekitar 150,000 hektar dan daerah yang dilitupi oleh tanah gambut ni terdiri daripada daerah Kuantan dan sebahagian besarnya di Pekan dan juga Rompin. Dan di sini saya dapati tanah gambut ni berbeza sikit berbanding tanah gambut di tempat lain sebab kandungan organik di sini adalah lebih kurang 70%, manakala kandungan fiber ataupun serat di antara 33 hingga 66%. Ini menunjukkan kemusnahan akibat kebakaran tanah gambut di sini adalah jauh lebih membimbangkan berbanding di kawasan lain. Contohnya di sini akibat daripada kebakaran hari ini kita dapat lihat masalah kesihatan bukan sahaja akan dihadapi oleh para petugas anggota bomba di sini dan saya khawatir masalah kesihatan yang lagi serius mungkin akan dihadapi oleh penduduk di sekitar kawasan ini. Nak bagi contoh, for example ya, pembakaran tanah gambut di sini akan menghasilkan carbon dioxide yang tinggi dan bukan saja tinggi tetapi dalam keamatan ataupun concentration yang tinggi. Dan justru itu saya khawatir mungkin ini akan memberi masalah kesihatan kepada kanak-kanak dan juga orang tua. For example, bronkitis maupun pernafasan, asma, dan of course sakit mata. Dan saya rasa kita harus mengambil tindakan segera untuk mengatasi masalah ini di masa yang akan datang. Ya, terima kasih doktor atas perkongsian itu. Ya, dan sebenarnya selain berikutan dengan kesan yang begitu serius ini, sebenarnya masyarakat perlu mengambil iktibar dan juga sentiasa berwaspada mengelak kebakaran ini daripada terus berlaku, khususnya ketika musim panas dijangka sehingga akhir April ini. Fatin. Baik, terima kasih Fazli. Seterusnya, Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM menjangkakan pertumbuhan perlahan dalam sektor pembuatan negara tahun ini. Berdasarkan kaji selidik bersama Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER, Indeks Aktiviti Perniagaan bagi separuh pertama 2019 diunjur jatuh 27 mata pada 101 berbanding 124 pada separuh kedua 2018. Presidennya Datuk Soh Tian Lai berkata sektor itu mampu bertahan bergantung kepada penggunaan dan pelaburan sektor swasta. The global economic growth, the projected is around 3%, okay, around 3%. So, and currently Malaysia's, due to our development budget that approved by the parliaments, have not fully put in place. And currently, the China and USA and also the Brexit, these two factors make our manufacturing companies a bit cautious. They are worried that will these two, although 2018 there's no impact, but 2019. Jumlah pengeluaran dan penggunaan kapasiti juga dijangka menurun meskipun dengan jangkaan pelaburan modal yang positif pada separuh pertama 2019. Walau bagaimanapun, pada separuh kedua 2018, ekspor pembuatan tidak mengalami kesan ketara daripada perang dagang Amerika Syarikat dan China dengan 18% ahli FMM yang dikaji selidik menerima impak positif termasuk industri logam. Ekspor pembuatan negara berkembang 6.7% kepada 998 bilion ringgit pada 2018 dipacu kenaikan penggunaan domestik dan swasta. Sementara itu, dalam kajian yang dibuat terhadap 316 ahli FMM, sejumlah 610 juta ringgit bayaran balik cukai barangan dan perkhidmatan GST masih belum dilunaskan oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, pihak persekutuan tetap optimis kerajaan akan membuat pembayaran semula tersebut kepada pekilang terbabit dalam masa terdekat. There is about 610 million not yet being refunded. So you based on the custom 50,000 and below,
they are now start to refund. So 50 to 100,000, 80% of this will be refund. So 20% they will retain. And more than 100,000, that they will refund 70%. Then 30% they will retain. So these are the things that the MOF already work on it, custom already work on it. So some of our members, they receive the 50,000. So now it's a process until year end. Ketika ini terdapat beberapa ahlinya telah pun menerima bayaran balik GST terutama tuntutan kurang RM50,000. Menurut Dato' Soh, jumlah sebenar nilai bayaran balik GST yang belum diperoleh masih dikemaskini dan akan dimaklumkan pada laporan kaji selidik pada April depan. Samdabi Property Berhad merosot kepada kerugian bersih sebanyak RM318.70 juta untuk tempoh keuangan 6 bulan berakhir 31 Disember 2018 daripada keuntungan bersih sebanyak RM559.77 juta dicatatkan pada 2017. Kerugian bersih itu disebabkan susut nilai yang tinggi daripada inventory, sumbangan negatif daripada projek Battersea Power Station di London dan peruntukan cukai yang lebih tinggi dalam tempoh itu. Bagi tempoh 6 bulan, bahagian kerugian kumpulan daripada usaha niaga Battersea yang dimiliki 40% sebanyak RM7.7 juta berbanding keuntungan sebanyak RM112.1 juta dicatatkan pada tahun sebelumnya. Kumpulan merekodkan 7.9% peningkatan pendapatan kepada RM1.27 bilion bagi tahun lalu. Ia disumbangkan oleh segmen konsesi dan pembangunan hartanah. Dalam pada itu, syarikat telah melepasi sasaran jualan bernilai RM1.34 bilion bagi tempoh 6 bulan berakhir 31 Disember 2018, mengatasi sasaran jualan awal sebanyak RM1 bilion. Bagi tahun keuangan 2019, kumpulan meletakkan sasaran jualan sebanyak RM2.3 bilion. Laporan antarabangsa, banjir terburuk dalam masa 20 tahun menjadikan komuniti Gonville di California Utara Amerika Syarikat umpama sebuah pulau. Pihak berkuasa mengarahkan ribuan penduduk berpindah atau berisiko terperangkap beberapa hari. Susulan hujan lebat menyebabkan paras sungai Rusia melimpahi tebing dan air naik sehingga ke bumbung rumah dan menenggelamkan kereta. Jadian itu memaksa pihak berkuasa di daerah Sonoma, kira-kira 110 km ke utara San Francisco, memindahkan 3,600 penduduk. Menurut pengarah pemasaran hotel Farmhouse Inn, Brian Gibson, yang menetap di sini selama 30 tahun, beliau tidak pernah melihat hujan sebegini lebat. Hotel berkenaan turut memindahkan tetamu selepas air menenggelamkan tempat letak kenderaan. Menurut data Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan, Bandar Raya Santa Rosa menerima 11.8 cm hujan, mengatasi rekod lama 4 cm. Banjir itu dijangka menjadi paling buruk sejak 1995 apabila paras sungai Rusia naik kepada 14.6 meter. Rangkaian perkongsian video milik China bersetuju membayar denda $5.7 juta Amerika kepada pihak berkuasa Amerika Syarikat bagi menyelesaikan pertuduhan mengutip maklumat peribadi daripada kanak-kanak. Suruhanjaya Persaingan Perdagangan Persekutuan berkata penalti ke atas rangkaian sosial itu adalah siasatan kes pelanggaran privasi kanak-kanak terbesar pernah berlaku. Rangkaian sosial itu yang digunakan ramai golongan muda gagal mendapatkan kebenaran ibu bapa untuk pengguna bawah umurnya seperti diperlukan Akta Perlindungan Privasi dalam talian kanak-kanak. TikTok mendakwa mempunyai 500 juta pengguna di seluruh dunia tahun lepas, menjadikan ia aplikasi paling terkenal di dunia. Di Amerika Syarikat, 65 juta akaun didaftarkan. Menurut Suruhanjaya Persaingan Perdagangan Persekutuan, syarikat itu mengetahui ramai penggunanya berusia 13 tahun dan wajar mengambil langkah pencegahan lebih ketat. TikTok berdepan kritikan seluruh dunia kerana kandungannya seringkali tidak sesuai untuk kanak-kanak.
Mahkamah Perlembagaan Thailand berkata ia akan mengeluarkan keputusan pada 7 Mac ini jika larangan ke atas parti pembangkang Thai Raksa Chart dikekalkan. Ia berikutan Suruhanjaya Pilihan Raya memohon mahkamah membubarkan parti Thai Raksa Chart selepas ia mencalonkan Puteri Ubol Ratana Raja Kanya Sirivadana Barnavadi sebagai Perdana Menteri. Walaupun Ubol Ratana melepaskan gelaran dirajanya apabila berkahwin dengan seorang rakyat Amerika Syarikat, cubaannya memasuki politik di pihak pembangkang anti-junta mencetuskan kontroversi. Selepas pengumuman itu, Raja Maha Vajiralongkorn berkata cubaan kakak sulungnya itu tidak wajar dan tidak mematuhi perlembagaan. Pencalonan Ubol Ratana secara pantas disahkan batal oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Pengharaman ke atas Thai Raksa Chart, satu daripada beberapa parti setia dengan bekas Perdana Menteri disingkirkan. Taksin Cina Warta akan menjadi penghalang terhadap peluang pembangkang dalam pilihan raya 24 Mac ini. Kembali dengan laporan sukan, dua pasukan yang akan ke pentas final hoki Piala TNB bakal terjawab petang ini menjelang perlawanan separuh akhir kedua. Dengan Uni KL dilihat tidak bermasalah mempertahankan jumlah jaringan 4-1 yang diraih pada pertemuan pertama menentang Maybank. Kedudukan pasukan hoki Terengganu THT sebenarnya masih belum selamat walaupun berjaya mengatasi TNB 3-1. TNB yang juga merupakan naib juara Liga musim ini semestinya tidak akan mudah melepaskan tiket final kepada THT dengan baki 60 minit perlawanan. Hari ini bakal jadi penentu. Pasukan hoki Terengganu THT yang berjaya menewaskan TNB 5-3 pada perlawanan terakhir Liga sebelum ini jelas bagai sudah dapat membaca strategi yang digunakan lawan. Mana tidaknya sepanjang 60 minit perlawanan separuh akhir pertama setelah selalu, THT jelas begitu selesa mengawal permainan, mendahului 3-0 sebelum TNB akhirnya meraih gol sagu hati, itu pun di penghujung permainan. Bermakna tugas getir menanti jurulatih Nur Saiful Zaini Nasiruddin menjelang perlawanan kedua petang ini. Perlu mengatur strategi terbaik menggunakan barisan pemain tempatan untuk bangkit mencipta kemenangan. Uni KL pula dijangka tidak berdepan masalah untuk ke final walaupun bakal kehilangan khidmat 4 pemain importnya. Kontrak Robin Keperman, Majid Havina, Valentin Verga dan penjaga gol Ireland David Harty akan tamat hari ini. Ia berikutan syarat Liga Hoki Eropah EHL yang tidak membenarkan mereka beraksi dengan mana-mana pasukan bermula 1 Mac dan final Piala TNB dijadualkan berlangsung pada 2 Mac. Walaupun rayuan sudah dibuat kepada EHL, Uni KL bagaimanapun perlu bersedia dengan pemain yang ada sekiranya mahu merakam kejuaraan kedua selepas bergelar juara Liga. Perlawanan separuh akhir kedua hari ini akan bermula dengan pertemuan THT menentang TNB jam 3 petang diikuti pertemuan Maybank Uni KL dijadualkan jam 5 petang. 6 perlawanan Liga Perdana Inggeris berlangsung awal pagi tadi dan semestinya pertemuan Chelsea menentang Tottenham Hotspur paling menjadi tumpuan. Skuad kendalian Maurizio Sarri kembali bangkit dari kekecewaan gagal menjulang Piala Liga dengan catatan kemenangan 2-0 ke atas Spurs. Turut mencuri tumpuan kemenangan besar yang diraih Liverpool dan Arsenal ke atas lawan masing-masing. Selepas isu dalaman yang melanda antara pengendali Maurizio Sarri bersama penjaga gol kiper Arrizabalaga pada final Piala Liga Isnin lalu, Chelsea beraksi dengan penjaga gol simpanan Willy Caballero menentang Spurs dan ia nyata membuat The Blues apabila berjaya merakam kemenangan 2-0 awal pagi tadi. Gol hasil jaringan Pedro dan jaringan sendiri Kieran Trippier. Bagaimanapun kemenangan sensasi berjaya dilakar Liverpool yang mencatat keputusan 5-0 membelasah Watford di laman sendiri. Turut cemerlang skuad kendalian Emery Unai Arsenal yang memenang Bournemouth 5-1. Dalam pada itu, Manchester City terus kekal mencabar Liverpool di kedudukan teratas selepas turut mencatat kemenangan 1-0 hasil jaringan Sergio Aguero ke atas West Ham United. Sementara pasukan jiran Manchester United juga turut ceria mengutip 3 mata penuh menerusi kemenangan 3-1 ke atas Crystal Palace. Buletin 1.30 berakhir di sini. Mengakhiri, saksikan pementasan Ola Bola The Musical 2019 di Istana Budaya yang turut disaksikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri. Dengan itu saya Fatin Hamid Yusof, salam hormat dan Assalamualaikum.